Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Asrul Effendi Hassan. Berjumpa kita sekali lagi di video pembelajaran seterusnya. Pada kali ini saya akan berkongsi ilmu, berkongsi maklumat berkaitan dengan tajuk di dalam bab 1 Tamadun Islam. Okey, pada kali ini saya akan membawakan tajuk faktor kejayaan tamadun Islam. Okey, bila kita cakap tentang kejayaan tamadun Islam, okey, apabila kita mengkaji sejarah Islam, pasti akan wujud pandangan positif betapa sempurnanya ajaran agama Islam hingga mampu menampilkan sejumlah pemimpin hebat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan begitu juga dengan Sayyidina Ali bin Abu Talib. Ditambah pula tabi'in yang pernah menjadi pemimpin dalam kalangan umat Islam. Corak kepimpinan mereka menumbuhkan kerinduan untuk melihat kembali. Kita rindu melihat kembali kehadiran tokoh pemimpin-pemimpin seperti mereka. Adakah masih wujud lagi? Ataupun kepimpinan mereka sepatutnya menjadi contoh kepimpinan masa hadapan. Dan kita tidak berlengah lagi. Seterusnya kita akan pergi kepada tajuk yang saya akan sampaikan pada hari ini, iaitu tajuk di dalam faktor-faktor kejayaan tamadun Islam. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor kejayaan tamadun Islam. Okey, baik. So, di sini grafik saya nukilkan untuk para pelajar meneliti apakah faktor-faktor ataupun pada kali ini apakah perkara-perkara yang boleh menjadikan sesuatu kejayaan buat tamadun kita, iaitu kejayaan tamadun Islam. Okey, di sini saya ringkaskan kepada empat faktor lah, dan banyak lagi, tapi ini hasil daripada bacaan saya, daripada beberapa rujukan. Saya simpulkan ada 4 benda yang boleh para pelajar mengambil iktibar bagaimana tamadun Islam dulu hebat. So, pertama boleh lihat dari segi dorongan daripada semangat iqra'. Dorongan daripada semangat iqra', iaitu membaca. Iaitu iqra' ni adalah ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, saya akan jelaskan setiap faktor ni dengan lebih terperinci di slide seterusnya. Okey, yang keduanya, faktor yang saya boleh simpulkan ialah ilmu berasaskan tauhid. Okey. Yang ketiga, panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan faktor kejayaan yang keempat, keterbukaan dan kreativiti tambahan tamadun Islam. Okey. So, saya akan jelaskan setiap faktor-faktor ini dengan lebih terperinci di slide seterusnya. Okey, saya akan pergi faktor yang pertama, dorongan daripada semangat iqra', iaitu membaca. Wahyu pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira adalah salah satu titik tolak kepada kelahiran tamadun Islam, di mana surah Al-Alaq yang menempatkan ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq menjadi satu pendorong dan membakar semangat umat Islam dalam usaha menuntut dan mencari ilmu. Di sinilah kemungkinan terletaknya satu rahsia yang besar untuk sumbangan umat Islam kepada perkembangan ilmu amnya dan perkembangan sains khasnya. Surah Al-Alaq itu adalah pencetus dan dorongan yang jitu kepada kepentingan menuntut ilmu. Kemungkinan daripada ayat yang disampaikan
kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada para sahabat. Ini menjadi satu semangat untuk para sahabat dan tabi'in untuk menggali ilmu, mencari ilmu, untuk membangun tamadun pada ketika itu. Itu salah satu faktor. Yang keduanya, faktor yang seterusnya, ilmu berasaskan tauhid. Apa yang dikatakan ilmu berasaskan tauhid? Ilmu tauhid bertujuan memantapkan keyakinan dan kepercayaan agama melalui akal fikiran dan kemantapan hati yang dilandaskan wahyu. Ilmu tauhid juga bermatlamat, dia bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan mengukuhkan keimanan, supaya tidak wujud sebarang keraguan dalam jiwa manusia. Kesepaduan antara ilmu dan tauhid inilah yang melonjakkan dan menjanakan tamadun Islam untuk menjadikannya tamadun yang banyak memberi sumbangan kepada manusia. Ilmu berasaskan tauhid, maksudnya para sahabat dan tabi'in pada ketika dulu sangat committed, fokus, istiqamah dengan pegangan agama yang dipegang, hingga mereka berusaha untuk menggali dan mencari ilmu, dan ilmu inilah yang menyebabkan satu ketika dulu menjadi kebanggaan umat Islam, menjadi kebanggaan umat Islam pada satu ketika dulu. Okey, yang seterusnya yang menjadi faktor kepada kejayaan tamadun Islam pada satu ketika dahulu ialah panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah ni banyak memberi dorongan ke arah melahirkan insan yang bertamadun. Dalam Al-Quran, seperti mana di dalam video yang lepas, saya ada ceritakan bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi pegangan untuk menjana tamadun Islam. Okey, di sini ini dapat dilihat setelah turun Al-Quran, maka tamadun manusia mendapat satu inspirasi yang baru dengan kemunculan tamadun Islam yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada ketika itu, sebelum itu, masyarakat Arab jahiliah, dia tak ada pedoman, dia tak ada panduan. Tamadun-tamadun yang terdahulu pun muncul adalah berasaskan tempat, berasaskan bangsa. So mereka tidak kekal. Namun tamadun Islam yang asasnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah, itulah tamadun yang kekal hingga ke hari ini. Okey, seterusnya, apakah yang menyebabkan ataupun yang memungkinkan tamadun kita ni akan menjadikan tamadun Islam lebih bergerak ke arah kemajuan? Faktor yang keempat yang boleh ambil kira kepada para pelajar, iaitu keterbukaan dan kreativiti tamadun Islam. Sikap terbuka umat Islam terselah dalam memanfaatkan sumber-sumber tamadun daripada orang Yunani, Romawi, Iskandaria, Syria, Parsi, India dan Cina. Umat Islam tidak meniru unsur luar tanpa saringan dan tapisan yang wajar. Namun ia tidak bermaksud menghalang umat Islam daripada mengkaji dan meneliti hasil tamadun luar, terutamanya bagi hal-hal yang baru. Okey, itu menunjukkan Islam ada keterbukaan untuk menerima tamadun lain selagi ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, so kita boleh lihat bagaimana sumbangan-sumbangan tamadun Islam yang terdahulu yang kita boleh kategorikan dia sebagai satu kejayaan dan boleh menjadi inspirasi untuk diri kita untuk lebih bersemangat untuk mencari ilmu, untuk meningkatkan nilai ketamadunan Islam pada masa kini. Pertama, di sini dah faktor politik, bagaimana kesan dan sumbangannya, iaitu dari segi sistem syura dan konsep ummah. Sistem syura. Apa yang dikatakan sistem syura? Sistem syura ni ialah permesyuaratan, perbincangan untuk menghasilkan satu keputusan. Ini dikatakan sistem syura. Ini adalah sumbangan daripada tamadun Islam itu sendiri. Kemudian konsep ummah. Konsep ummah ni bermaksud Islam tidak memandang diskriminasi itu sebagai satu pegangan. Diskriminasi ini
dan kita tidak mengabaikan penganut-penganut agama yang lain. Yang seterusnya, yang kedua, sosial. Apakah kejayaan dan sumbangannya? Sosial, Islam, kedatangan Islam telah mengangkat kedudukan dan maruah wanita, kewujudan pusat pendidikan. Kalau kita tengok, bila Islam datang, wujud tempat mencari ilmu di seluruh masjid-masjid, sebagai pusat pembelajaran, pusat pendidikan pada satu ketika dulu. Kemudian seterusnya ekonomi, sistem zakat, sistem wakaf, kemudian ada sistem mata wang dirham dan perak. Kemudian yang terbaik lagi, kedatangan Islam telah memberi kesan iaitu larangan amalan riba dan menubuhkan Baitul Mal. Itu antara kejayaan dan sumbangan tamadun Islam. Kemudian sumbangan yang seterusnya ialah di seni. Ada juga dari segi kejayaan dan sumbangan tamadun Islam terhadap seni. Kita tengok dapat pembinaan menara, mihrab, kubah dan mimbar. Itu salah satu nilai-nilai seni yang harus kita jaga dan seharusnya kita kekal sehingga ke hari ini. So maksudnya di sini kita telah meneliti dan melihat kejayaan dan sumbangan tamadun Islam, dan ini menjadi satu inspirasi untuk kita, untuk masyarakat Islam kini, menjadikan ia sebagai satu pedoman. Sejarah Islam telah membuktikan bahawa integrasi antara ilmu sains dengan Islam sudah melahirkan sekian ramai tokoh cendekiawan tersohor seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Ibnu Battuta dan Al-Khawarizmi. Kegemilangan tamadun Islam amat dikagumi agama dan bangsa lain. Pada suatu ketika dulu, tamadun Andalusia contohnya, misalnya satu ketika dahulu amat dicemburii ramai pihak sehinggakan ada golongan yang dikenali sebagai Mozarab, iaitu penganut Kristian yang kagum dengan kehebatan Islam dan sanggup mengamalkan cara hidup Islam. Begitu banyak impaknya tamadun Islam pada satu ketika dulu. Seharusnya kita menjadikan ia sebagai satu dorongan untuk meningkatkan nilai ketamadunan kepada tahap yang lebih tinggi. Alright, seterusnya, okey. Akhir kata, untuk akhir slide ni, satu ringkasan daripada saya. Marilah kita sebagai semua para pelajar sekalian, kita bersama membina tamadun berasaskan ayat yang diturunkan, surah Al-Imran ayat 190 hingga 191, dan kita mengambil iktibar daripada surah yang diturunkan ini, ayat yang diturunkan ini, iaitu sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perbezaan malam dan siang merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Orang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau sedang baring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. So maksudnya ayat sini memberi satu pengajaran supaya umat Islam mengambil sikap sentiasa mencari ilmu, berfikir, dan kita mengabaikan benda-benda yang remeh untuk kita bersama membina tamadun Islam. Okey, untuk itu saja video pada kali ini, dan kita akan jumpa di video pembelajaran seterusnya. Okey, jangan lupa share, komen dan subscribe channel Asrul Effendi Hasan. Okey, kita jumpa di video seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.